Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Dilan Lam Jin An, nombor matrix A201576. Saya dari kumpulan 8 akan memulakan pembentangan tajuk kita yang bertajuk ideologi dan isu semasa. Jadi saya akan mulakan daripada bahagian saya iaitu ideologi dan sosiologi. Jadi pertamanya kita kena fahamkan apa itu ideologi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ideologi merupakan suatu fahaman yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan sebagainya. Seterusnya, ideologi dari sudut yang lain juga boleh lebih mudah difahami. Dia merupakan satu istilah yang berkaitan ataupun yang lebih kita fahami yang berkaitan dengan kerangka politik. Di mana kalau kita dengar saja ideologi, dia merupakan satu pelaksanaan dasar untuk mentadbir sebuah negara. Terdapat 4 ideologi yang diamalkan ataupun lebih dikenali oleh seluruh dunia, iaitu pertama, kapitalisme, kedua, liberalisme, ketiga, sosialisme, keempat, demokrasi. Baiklah, saya akan mulakan dengan yang pertama, iaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan satu sistem ekonomi yang ditandai oleh kepemilikan peribadi atas alat-alat produksi dan penekanan kepada keuntungan serta persaingan pasaran. Maksudnya ideologi ini menumpukan kepada keuntungan ataupun pasaran, di mana keuntungan dan pasaran ini saling berkaitan dalam ideologi pertama ini. Dan selalu kita sebut tentang motif keuntungan, ia bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dari segi perjalanan bisnes, perdagangan, perniagaan dan sebagainya. Seterusnya, saya ingin menjelaskan liberalisme. Liberalisme merupakan satu falsafah politik yang menekankan hak individu. Ya, ini sangat penting ya. Hak individu dan juga kebebasan. Bila kita sebut hak individu, dia akan melibatkan kebebasan. Hak individu bermaksud seseorang berhak untuk bertindak secara bebas tanpa pengaruh dengan pemikiran sendiri untuk menentukan sesuatu keputusan atas tindakan yang dilakukan. Dan bila kita sebut tentang kebebasan, kebebasan itulah kebebasan yang kita boleh lakukan yang melibatkan tindakan yang saya berkaitkan hak individu tadi, di mana kebebasan untuk berpendapat, beragama dan berkumpul dan sebagainya. Di samping itu, marilah kita lihat kepada sosialisme. Sosialisme merupakan satu ideologi yang ideologi politik ya, dan ekonomi, jangan lupakan ekonomi, menekankan kepemilikan ya, kepemilikan sosial atau kolektif terhadap alat-alat produksi. Maksudnya ya, secara mudah kita faham, harta negara adalah kepemilikan semua rakyat yang duduk di negara tersebut. Ya, contoh negara yang mengamalkan sosialisme yang kita lihat secara jelasnya adalah negara tanah besar Cina lah. Ya, dan bila kita sebut kepemilikan sosial, dia selalu menekankan alat-alat produksi ataupun output itu, ya, output pengeluaran itu dimiliki oleh semua rakyat yang menduduki ataupun menetap negara tersebut, ya. Dan akhir sekali adalah ideologi demokrasi, di mana ideologi ini diamalkan oleh kebanyakan negara di dunia ini. Sebagai contohnya, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan ideologi demokrasi berparlimen, di mana pilihan raya akan diadakan setiap 5 tahun untuk melibatkan semua rakyat Malaysia untuk mengundi ahli dewan rakyat di setiap kawasan masing-masing. Dan secara mana satu parti ataupun gabungan parti yang menangi majoriti yang mencukupi dan bolehlah dalam kalangan ahli dewan rakyat tersebut ataupun gabungan parti tersebut menamakan seorang calon Perdana Menteri, dan calon Perdana Menteri tersebut yang mendapat sokongan ahli Dewan Rakyat memperoleh majoriti benar itu akan menjadi Perdana Menteri yang akan sumpah depan Istana Negara, dan kemudian bentuknya kabinet ataupun ahli jemaah menteri
untuk mentadbir negara. Dan proses demokrasi itu melalui kuasa rakyat untuk memilih. Ya, itu saja tentang ideologi. Baiklah, seterusnya saya akan memasuki apa itu berkaitan dengan sosiologi. Sosiologi menurut Dewan Bahasa Pustaka yang mendefinisikan sosiologi adalah kajian tentang perkembangan sesuatu organisasi, kehidupan masyarakat manusia dan sebagainya lah. Baiklah, menurut beberapa ahli falsafah, iaitu 3 orang falsafah yang pertama yang memberikan pandangan tentang sosiologi. Yang pertama, Emile Durkheim yang memberikan pendapat tentang sosiologi adalah satu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yang mempengaruhi tindakan individu. Menurut juga Max Weber yang mengatakan sosiologi ialah merupakan satu yang menekankan pahaman tindakan sosial dalam konteks masyarakat. Kita boleh lihatnya, tindakan ini memainkan satu indikator yang penting dalam sesuatu masyarakat. Kenapa? Sebab bila kita seperti tindakan, dia merupakan satu lakuan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau individu dalam masyarakat tersebut, dan tindakan itu akan diamalkan ataupun diwarisi secara turun-temurun kepada masyarakat yang akan datang lah. Lepas tu ahli falsafah David Popper berkata sosiologi merupakan satu pembelajaran interaksi manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Juga tidak lupakan bila kita sebut tentang sosiologi, ia juga menjadikan satu objektif atau objek kajian ya, untuk indikator ini ataupun perkara ini, di mana dia memiliki beberapa kajian atau objektif kajiannya yang perlu. Pertama, struktur sosial. Kita akan lihat kepada bagaimana masyarakat organisasi itu dan bagaimana berbagai kelompok itu berinteraksi. Bila kita sebut tentang interaksi, dia mesti melibatkan bahasa, dengan pertukaran pendapat dan sebagainya lah. Dan juga kita lihat kepada perubahan sosial juga merupakan satu objektif kajian penting di mana kita boleh menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat tersebut. Dan juga untuk yang bagi dua objektif kajian untuk sosiologi adalah sosialisasi, di mana kita lihat proses di mana satu individu dan belajar untuk meniterasi serta norma serta nilai masyarakat, di mana nilai masyarakat kita melihat dari segi nilai masyarakat yang positif, yang contohnya sebagai satu negara sebagai Malaysia yang berbagai kaum kita boleh saling bertukar pendapat ataupun nilai-nilai positif yang berbeza daripada kaum yang berbeza seperti kaum Cina, kaum Melayu, kaum India dan sebagainya. Dan kepada institusi sosial juga merupakan satu objek kajian penting lah dalam sosiologi, di mana kajian tentang lembaga-lembaga seperti keluarga, pendidikan, agama dan ekonomi serta apa yang boleh kita nampak dalam kehidupan sosial. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Antara ahli-ahli falsafah medieval termasuklah Saint Thomas Aquinas, Boethius dan Saint Augustine of Hippo. Saint Thomas Aquinas merupakan pengarang Summa Theologica yang menyatukan teologi Kristian dan juga falsafah Aristotle. Boethius pula membincangkan takdir, kehendak bebas dan cara mencari kebahagiaan melalui karya beliau. Saint Augustine of Hippo pula menggabungkan idea Plato dan teologi Kristian, mempelopori kepercayaan rahmat Tuhan dan dosa asli. Antara ciri-ciri ideologi medieval termasuklah hidup berpaksikan agama Kristian, struktur sosial yang berhierarki, kuasa raja pemberian Tuhan, kepercayaan kepada kuasa gaib dan mistik, pendidikan yang berfokus kepada teologi, dan juga identiti komuniti setempat serta masyarakat patriarki. Seterusnya, saya akan membincangkan era modernisme.
Modernisme merupakan sebuah aliran pemikiran yang berkembang pesat antara abad ke-17 hingga abad ke-19, khususnya dari tahun 1687 hingga 1789, semasa era Enlightenment atau zaman pencerahan. Tidak seperti pemikiran tradisional, modernisme memperkenalkan pendekatan yang lebih rasional, saintifik, dan selaras dengan perkembangan semasa. Pemikir modernisme berusaha menggantikan nilai-nilai lama dengan prinsip yang menekankan rasionaliti serta kebebasan individu. Asas pemikiran modernisme berakar dari era Enlightenment yang dipelopori oleh ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke, dan David Hume. Era Enlightenment menandakan satu peralihan besar dari pemikiran tradisional yang dipengaruhi kuat oleh agama dan otoriti ke arah pendekatan berasaskan akal dan bukti empirikal. Contohnya, Immanuel Kant mempromosikan rasionaliti otonomi atau pemikiran bebas tanpa kawalan agama. John Locke menyumbangkan dengan teorinya tabula rasa yang berpendapat bahawa manusia dapat dibentuk melalui pengalaman. Akhirnya, David Hume pula menekankan pemerhatian empirikal sebagai asas ilmu. Jadi golongan modernisme menolak otoriti agama dan tradisi sebagai sumber kebenaran mutlak, dan sebaliknya mengutamakan akal rasional sebagai panduan utama. Dengan ini, modernisme berkembang sebagai kesinambungan daripada zaman pencerahan. Ia akan membentuk asas kepada idea bahawa akal fikiran manusia dan pemerhatian saintifik adalah panduan utama dalam mencari kebenaran dan memahami realiti. Terdapat 4 gagasan utama dalam pemikiran modernisme, iaitu pertama, humanism, manusia sebagai pusat dunia. Kedua, pendewaan akal, fikiran dan kebebasan daripada dogma keagamaan. Ketiga, emansipasi wanita. Dan akhirnya, pengembangan sains dan kaedah saintifik. Pertama, apa yang dimaksudkan humanism manusia sebagai pusat dunia? Pada era modernisme, dia melihat manusia sebagai entiti yang memiliki kemampuan unik untuk membentuk kehidupan dan menentukan hala tujuannya sendiri. Setiap individu dianggap mempunyai hak dan tanggungjawab untuk mengembangkan potensinya tanpa bantasan keagamaan atau tradisi. Pendekatan ini bercanggah dengan pemikiran zaman medieval yang terikat pada agama dan kepercayaan tradisional. Sisi kedua, pendewaan akal fikiran dan pembebasan daripada dogma keagamaan. Dalam modernisme, akal rasional dianggap sebagai alat utama untuk memahami dunia dan mentafsir kehidupan. Modernisme mencipta budaya yang menolak dogma keagamaan dan struktur tradisional. Ia memberi tumpuan kepada kebenaran objektif berdasarkan rasionaliti. Ini membuka jalan kepada sekularisasi dalam masyarakat, di mana otoriti agama menjadi kurang dominan di dalam bidang politik dan sosial.
Samping itu, isi ketiga, emansipasi wanita. Modernisme menyokong pembebasan wanita daripada peranan tradisional sebagai ibu dan isteri. Aliran ini menekankan hak wanita untuk terlibat dalam ekonomi dan politik serta mendapat pendidikan. Tokoh seperti Mary Wollstonecraft memperjuangkan hak wanita dan menekankan kesamarataan dalam penglibatan sosial. Berdasarkan isi terakhir, penganggungan sains dan kaedah saintifik, modernisme mengangkat sains sebagai kayu ukur utama untuk menentukan kebenaran. Pemikir seperti Bertrand Russell dan Karl Popper menyokong pendekatan positivism logik. Mereka menegaskan bahawa hanya pengetahuan yang berasaskan kaedah saintifik dianggap sah. Kejayaan dalam bidang fizik seperti undang-undang Newtonian menunjukkan bahawa alam semesta boleh diterangkan melalui kaedah saintifik. Oleh itu, modernisme melihat sains sebagai jalan utama untuk memahami dan memajukan kehidupan manusia. Pasca modernisme mula berkembang pada pertengahan abad ke-20 dan mendapat sokongan pada 1960-an hingga tahun 1970-an untuk memenuhi limitasi pemikiran modernis. Reaksi terhadap modernisme dengan mencabar gaya pemikiran modernis seperti kebenaran objektif, naratif alam, mendangkal pluralisme melalui relativisme dan skeptisisme. Antara tentangan daripada golongan pasca modernis termasuklah menolak fokus modernisme pada akal dan sains semata-mata. Ahli falsafah pasca modernis Thomas Kuhn berkata, sains dipengaruhi faktor sosiologi dan psikologi, tidak sepenuhnya objektif. Michael Foucault pula berkata bahawa pengetahuan adalah alat kuasa yang dikawal struktur sosial, bukanlah hanya produk rationality. Mereka menentang logocentrism yang melihat sains sebagai sesuatu yang objektif dan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Antara kritikan terhadap objektiviti ilmu sains oleh golongan pasca modernis termasuklah kebergantungan modernisme pada sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pasca modernis menekankan kepentingan aspek bukan saintifik seperti emosi, spirituality dan juga intuition. Modernisme dianggap mengabaikan sifat kompleks kemanusiaan dengan hanya bergantung pada akal fikiran. Antara ciri-ciri pasca modernisme termasuklah dekonstruksi, reality hyper, intertextual, anti-idea asas, ironi dan pengaruh merentasi bidang. Melalui ciri-ciri tersebut, kita dapat lihat bahawa pasca modernis merupakan sebuah ideologi yang berpaksikan skeptisisme yang mempersoalkan segala-gala idea-idea asas yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli falsafah terdahulu. Serta pengaruhnya yang merentasi bidang, kita dapat lihat melalui penglibatan ahli-ahli pasca modernis melalui bidang seperti seni, seperti matematik, sains dan lain-lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil Syah bin Amran. Nombor matrik A9 berasal daripada fakulti dalam jurusan mikrobiologi. Sekarang saya akan terangkan apakah itu relativism. Relativism merupakan sebuah fahaman yang menganggap realiti ini mempunyai pelbagai kebenaran. Ini bermaksud sesiapa yang mempercayai dengan ideologi ini, mereka menolak konsep the absolute truth. Bagi mereka,
dalam kehidupan ni tiada yang betul ataupun tiada yang salah. Ideologi ini juga lebih dikaitkan dengan fahaman liberalism yang seperti mana yang kita tahu, mereka mengamal konsep yang bebas. Mereka mengamalkan kebebasan hak bersuara. Ya, liberalism juga menganggap tiada istilah moral dalam kehidupan ini. Namun begitu, ideologi ini ditolak oleh majoriti ahli falsafah kerana ideologi ini merupakan fahaman yang self-defeating kerana ia menafikan kebenaran. Apakah pula ciri-ciri relativism? Golongan-golongan yang memegang ideologi ini akan tiga ciri yang akan saya nyatakan. Apakah ciri-ciri tersebut? Yang pertama, universalism. Golongan yang memegang ideologi ini tidak setuju dengan kebenaran. Yang kedua, absolutism. Golongan yang memegang ideologi relativism akan menyatakan bahawa dalam dunia ini tidak mempunyai sifat tetap. Dan akhir sekali, objektivism, iaitu mereka menyatakan bahawa kebenaran dan nilai estetika bebas dari Apakah pula kesan relativism terhadap masyarakat? Antara kesan relativism adalah manusia bebas untuk melakukan kerosakan. Pelbagai jenis jenayah akan berleluasa dalam kalangan masyarakat. Sifat pedoman manusia akan semakin pudar. Asas ilmu menjadi semakin rapuh dan juga pembuatan keputusan menjadi lebih kompleks. Ini hanyalah salah satu ataupun sebahagian daripada kesan relativism ini. Umum mengetahui bahawa relativism ini akan boleh memberikan pelbagai kesan buruk terhadap masyarakat. Cabaran dan impak relativisme kepada pasca moden. Cabaran yang pertama adalah pemikir kurang tegas dengan apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastera. Mereka ini sengaja mencampur aduk dan mengelirukan di antara akta sejarah dengan fantasi. Mereka meruntuhkan fakta sejarah yang merangkumi masa dahulu dan sekarang dengan hadapan. Selain itu, cabaran yang kedua ialah hujah para pasca-modernis yang syarat dengan sentimen normatif disembunyikan. Ciri diskursus pasca-modernisme dalam fenomena moden yang bernama pengetahuan. Ia mempertanyakan tentang apa itu pengetahuan yang benar secara genealogis dan arkeologis. Seterusnya, cabaran ketiga ialah pemikir dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia. Pemikir pasca moden ini melihat semua jenis pengetahuan dan sumber pengetahuan sebagai sesuatu yang tiada asas kewujudan. Mereka bertanya apakah itu kehidupan. Pemikir melihat kebenaran begitu skeptikal sehingga magis dan sains tiada bezanya. Mereka menekankan kehidupan tiada makna secara total. Cabaran yang terakhir ialah pandangan tidak akui adanya rasional universal. Adanya relatif perlu diubah. Nilai-nilai budaya Islam ini amat beragam dan tidak tepat seperti matematik untuk dinilaikan. Ianya sesuai dengan latar belakang sejarah, geografi, demografi dan sosio budayanya. Ia membuktikan pasca moden ini dikatakan relatif. Menurut pemikir pasca moden, ini juga tidak percaya wujud nilai-nilai moral yang bersifat rasional universal mutlak. Menurut segala nilai telah ditentukan oleh wahyu dan segala perbuatan manusia terangkumi di dalam peraturan syariat. Kesan relativisme kepada pasca moden. Kesan yang pertama adalah relativisme melakukan pengkhianatan. Relativisme ini adalah suatu pemberontakan terhadap realiti objektif Tuhan. Relativisme mengatakan bahawa tidak ada standard yang berlaku untuk semua orang. Ia berbicara seperti seorang etis. Ia dikatakan pengkhianatan terhadap Tuhan. Selain itu, kesan yang kedua ialah relativisme memupuk kepalsuan. Secara amnya, relativisme menjadi kenyataan adalah bertentangan dan setiap orang juga tahu secara intuitif bahawa tidak ada yang berusaha untuk menerapkannya secara konsisten. Oleh itu, baik semua falsafah dan praktik, ia memupuk kepalsuan. Kesan yang terakhir ialah relativisme menyembunyikan pembelotan doktrin. Bahasa merupakan sesuatu yang memegang tempat dan terhormat untuk menyatakan
serta menyebarkan kargo kebenaran yang berharga itu. Matlamat bahasa bukan lagi komunikasi realiti tetapi memanukan realiti. Itu tidak lagi berfungsi dalam kemampuan mulia untuk menegaskan perlukan kebenaran pengakuan tetapi sekarang berfungsi dalam kemampuan licik untuk menyembunyikan pembelotan dari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbimah bin Umar. Nombor matrik A200236. Baik. Reaksi agama terhadap relativism. Baik. Agama ini ia bukanlah satu dan sekian lama lagi lebih daripada satu. Justru perkara ini kita lihat kepada satu falsafah iaitu falsafah pluralism agama, iaitu falsafah yang menjustifikasikan kewujudan pelbagai agama dan juga pendakwaan setiap agama yang mengatakan bahawa perkara ini didokong oleh fahaman relativism kerana pada pendapat mereka adalah sesuatu perkara yang ditentukan haruslah di sudut pandangan masyarakat dan juga budaya. Perkara yang baik mesti ada buruk, perkara yang benar mesti ada perkara yang salah. Justru sesuatu kriteria haruslah ditentukan mengikut sudut pandangan. Melihat kenapa dari sudut kebudayaan dan masyarakat. Agama Hindu dilahirkan di negara India. Agama Kristian dilahirkan di negara England dan agama Buddha dilahirkan di Sri Lanka dan juga agama Islam dilahirkan di negara Mesir. Jadi setiap agama ini bahawa mereka adalah mengikut kebudayaan dan juga masyarakat. Justru perkara ini telah menimbulkan konflik di antara pemahaman relativism dan juga agama kerana agama ini bersifat dogmatik iaitu tidak berubah dan juga mutlak. Dari sini kita dapat lihat ada dua tokoh yang menyokong pemahaman relativism di dalam agama pluralism, iaitu tokoh yang pertama ialah John Heath. John Heath mengatakan bahawa setiap agama beri Tuhan yang mutlak. Yahweh untuk Yahudi, Kristian untuk Trinity dan juga Allah untuk Islam. Dan perkara yang juga disokong oleh Peter Burns, salah seorang pakar falsafah juga, yang mengatakan bahawa agama ini terdapat tiga premis, iaitu yang pertama seperti disebut oleh John Heath, setiap agama merupakan Tuhan yang mutlak, dan yang kedua, setiap agama menjamin keselamatan untuk para penganut mereka, dan juga yang ketiga, setiap agama mempunyai matlamat masing-masing. Oleh itu, mereka mencapai satu konklusi mengatakan bahawa adalah relatif dan tidak mutlak, berbalik kepada budaya dan juga masyarakat. Perlu difahami bahawa pemahaman relativism ini adalah berdasarkan pengetahuan yang mana merujuk kepada percakapan, penglihatan dan juga hasil yang didapati oleh seseorang. Justru relativism memandang bahawa setiap perkara itu tidak mutlak. Mereka berpandang bahawa saya benar, awak benar dan juga mereka benar. Oleh itu, merujuk kepada pandangan seorang pensyarah kanan dari UTHM iaitu Dr. Halimi binti Muhammad Khalid. Akal merupakan satu anugerah istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sifatnya adalah diciptakan dan bukanlah untuk menciptakan. Oleh itu, penggunaan akal yang melampaui batas hadnya tanpa sebarang bimbingan dan juga tidak berlandaskan agama boleh menyebabkan kebinasaan dan juga kehancuran. Oleh itu, beliau mengatakan bahawa perlulah memastikan bahawa cengkaman manusia yang berfikiran pemahaman relativism ini dicairkan untuk memastikan wujudnya keseimbangan. Akhir sekali, untuk mengatakan bahawa pemahaman tidak boleh dipahami oleh agama, kita melihat kepada sudut pandangan Islam. Islam mengatakan bahawa Allah adalah Esa, iaitu satu. Maka pemahaman ini tidak boleh dimasuki seperti kita bicarakan seperti Kristian. Jesus itu adalah Son of God. Jadi kalau agama menerima pemahaman relativism,
kepercayaan agama Jesus Son of God, Allah itu adalah Esa, tidak boleh guna pakai kerana semua benda ada. Justru pada konklusi agama, mana-mana agama tidak menerima relativism. Kesimpulannya, ideologi dan sosiologi saling berkaitan dalam memahami masyarakat dan pola fikir. Ideologi mempengaruhi pandangan individu atau kelompok terhadap dunia. Sementara itu, sosiologi menganalisis interaksi sosial dan struktur masyarakat. Kedua-duanya menjelaskan perubahan dan konflik dalam masyarakat. Modernisme, pasca modernisme, relativisme memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan hidup. Modernisme mencadangkan ataupun menekankan sains dan rasionalisme, sementara pasca modernisme mengkritik kebenaran mutlak dan memperkenalkan realiti subjektif. Relativisme menegaskan bahawa kebenaran bergantung pada pandangan hidup, budaya dan konteks sosial. Relativisme memberi cabaran kepada kepercayaan agama kerana ia mempertikaikan nilai-nilai universal. Ia juga mencetuskan ketidakstabilan moral dalam masyarakat pasca moden, meskipun ia menggalakkan keterbukaan terhadap perbezaan budaya. Secara keseluruhannya, pasca modernisme dan relativisme menantang ideologi konvensional dengan memperkenalkan pemikiran yang lebih fleksibel. Namun, ia juga menyukarkan pencarian nilai-nilai yang stabil dalam masyarakat.